Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang pada jadi insya-Allah macam biasa pada malam Rabu, hari Selasa, kelas saya seperti biasa, saya akan membimbing untuk kelas tahsin Quran. Sambungan kita bagi minggu lepas adalah surah An-Naba. Kita dah habis surah An-Naba dan kita akan masuk ke surah An-Nazi'at selepas surah An-Naba. Okay, kita akan masuk surah An-Nazi'at. Selepas pada surah An-Naba juzuk 30, muka surat 583. Okey. Okey, jadi insya-Allah kita boleh buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Okey. Alhamdulillah. Sihat ya semua? Okay, semoga Allah mudahkan urusan kita insya-Allah dunia akhirat. Okey, jadi macam biasa sebelum kita mula kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Okay, kita akan perbetulkan sedikit sebanyak kalau kesilapan ataupun kesalahan yang kita tak perasan insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra kita kena baca tebal. Ar-Rahman. Seterusnya. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Okey, sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, terakhir.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, amin. Okay, jadi insyaAllah kita boleh sama-sama kita praktikkan kat rumah. Sama-sama kita baca. Kalau ada yang salah ataupun ada yang tak perasan kan. Okay, jadi okay, Alhamdulillah. So, sikit sebanyak kita boleh berlatih insyaAllah. Okay, sebelum kita mula kelas, saya nak kongsikan hadis berkenaan dengan kita sekarang. Kita dah 10 malam terakhir, betul tak? Okay, 10 malam terakhir ni dia kita boleh gambarkan adalah kita di malam-malam Lailatul Qadar. Maksudnya kita 10 malam terakhir ni seperti mana dalam hadis Nabi. Riwayatnya saya tak ingat, tapi hadis Nabi ni berbunyi bila mana kamu di bulan Ramadan, maka apabila masuknya 10 malam terakhir ataupun di sepertiga bulan Ramadan, maka kamu carilah malam Lailatul Qadar. Jadi maknanya kita bila mana kita dah ada di 10 malam terakhir, kita kena perbanyakkan amalan, kena lebihkan amalan kita, baca Quran, kena lebihkan solat malam. Kerana malam Lailatul Qadar ni memang dia punya fadilat atau kelebihan dia memang tak dapat kita nak sangkalkan lagi lah. Memang surah Lailatul Qadar sendiri memberitahu dia malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksudnya kelebihan dia adalah sangat-sangat besar lah kan. Jadi insyaAllah kita boleh sama-sama kita amalkan insyaAllah. Okey. Okey. So kita boleh masuk surah An-Nazi'at. Bagi siapa yang baru masuk, boleh buka surah An-Nazi'at selepas surah An-Naba. Okey. An-Nazi'at, surah yang ke-79, juzuk 30. Okey, surah ni terdiri daripada 46 ayat. Totalnya 46 ayat. Dan surah ni adalah surah Makkiyah. Okey, surah ni adalah surah Makkiyah. Okey, Makkiyah ni apa? Makkiyah ni adalah surah yang macam saya ceritakan sebelum ni adalah surah pada sebelum hijrah. Pada Nabi hijrah, okey, surah ni adalah surah Makkiyah. Diturunkan pada sebelum Nabi hijrah. Makkiyah. Terdiri pada 46 ayat. Surah yang ke-79. An-Nazi'at bermakna para malaikat yang mencabut. Jadi insyaAllah kita, untuk kelas saya kebiasaannya saya akan baca, kemudian separuh tu lebih kurang saya akan membaca tafsirannya untuk kita sama-sama faham. Jadi bukan hanya kita baca, tapi kita boleh faham sekali insyaAllah. Okey. Jadi kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama. Wan-nazi'ati gharqa. Sekali lagi. Wan-nazi'ati gharqa. Okey, kita tengok awal. Wanna. Tengok kat sini, wa terus memasukkan dengan huruf nun. Sebabkan apa kita baca wanna? Sebabkan alif lam di sini adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah kita tidak lafazkan sebutan lam dia tu.
kita terus masukkan wanna, bukan walna, wanna. Okey, kemudian na kat sini 2 harakat sebabkan ada alif. Okey, so kita bacanya wanna, wanna zi'a pun 2 harakat, ada alif kecil, nampak? Kita bacanya wannazi'ati gharqa, qa kat sini mad aiwat, berhenti pada bacaan tanwin, kita menghilangkan satu baris, yang akan jadinya gharqa, 2 harakat mad aiwat. Okey, ulang sekali lagi, wannazi'ati gharqa. Okey, seterusnya kedua, wannashitati nashta. Ulang sekali lagi, wannashitati nashta. Perkataan wan ni pun sama juga, kita masukkan wanna, na 2 harakat, wannashita, ta 2 harakat alif. Wannashitati nashta, ta ti. Ni huruf ta tebal, ni ta, nipis. Shitati nashta. Kita ulang sekali lagi, wannashitati nashta. Okey, ni pun sama juga, tanwin kita berhenti, mad iwat. Okey, seterusnya ayat ketiga, wassabihati sabha. Sekali lagi, wassabihati sabha. Okey, ada hukum apa kat sini, kita tengok. Sama juga ada alif, kita kena panjangkan 2 harakat. Wassabiha, biha huruf ha tebal kan. Wassabihati sabha, ba sini qalqalah surah, lantunannya kecil, jadi kita akan bacanya saba, ada lantunan saba. Wassabihati sabha, ha ni pun 2 harakat, mad aiwat. Okey, seterusnya ayat yang keempat, fassabiqati sabqa. Sekali lagi, fassabiqati sabqa. Okey, perkataan fassabiqa, biqa, qaf kita tebalkan, biqati sabqa. Ni pun sama, ba dia qalqalah, qa ni kita berhentinya mad iwat, 2 harakat. Sekali lagi kita ulang, fassabiqati sabqa. Okey, boleh. Ayat keempat kita ulang sekali lagi, fassabiqati sabqa. Okay, alhamdulillah. Ayat kelima, falmudabbirati amra. Sekali lagi, falmudabbirati amra. Okey, perkataan fal, alif lam ni kita lafazkan, berbeza dengan alif lam ni, tengok yang ni fassa, tapi ni fal. Lam tu kita bunyikan sebabkan alif lam ni adalah alif syamsiah, ni alif lam qamariyah. Macam nak bezakan, kalau dalam Quran alif lam ni berwarna kelabu, lam ni warna kelabu, alif lam syamsiah. Kalau lam ni berwarna hitam sama warna lain, ni alif lam qamariyah. So kita lafazkan. Di mana alif lam qamariyah kita lafazkan alif lam dia, alif lam syamsiah kita menyembunyikan sebutan alif lam, sebutan lam tu tidak dilafazkan.
Okey, kita ulang sekali lagi. Falmudabbirati amra. Okey. Sambung ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Sekali lagi. Yauma tarjufur rajifah. Kita tengok ada apa kat sini. Perkataan yau. Yau jangan muncul sangat. Kita bacanya yau. Yau. Nipis. Bukannya yau. Tak. Bacanya yau. Yauma tarjufur. Tarjufur. Fa ni terus masukkan dengan ra. Alif lam. Ni alif lam apa? Saya cakap sebelum ni. Bila mana alif lam ni berwarna kelabu, alif lam syamsiah. Kita masukkan. Yauma tarjufur rajifah. Okey, terusnya ayat ke-7. Tatba'uha ar-radifah. Sekali lagi. Tatba'uha ar-radifah. Okey, kita tengok perkataan tatba'uha. Ta bila mana mati, dia ada hukum kita panggil adalah hamas ataupun ada keluarkan angin sedikit. Dia bukannya qalqalah Dia bukan qalqalah macam huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Dia adalah huruf biasa, tapi bila mana dia mati, kita akan bacanya tat. Tat. So kita akan bacanya tatba'uha ar-radifah. Okey, sekali lagi. Tatba'uha ar-radifah. Okey, ke-8. Qulubun yawma idzin wajifah. Sekali lagi. Qulubun yawma idzin wajifah. Okey. Tengok perkataan lu kat sini ada waw, dua harakat mak asli. Bui tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah. Memasukkan berserta dengung. Kita masukkan apa yang masukkan? Tanwin ni memasukkan kepada huruf ya. Kita baca bui, qulubui. Masukkan dengan ya ni. Okey, yauma idhiu. Ni pun sama juga. Tanwin bertemu waw. Nun mati dia hukum dia. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ya, nun, mim, waw. 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. So bila mana tanwin ataupun nun mati bertemu dengan 4 huruf ni, dia kena memasukkan serta dengung. Kita menyebutkan idgham bi gunnah ni senang. Kita sebutkan tu, kita dah siap-siap sebut huruf yang akan datang. Sebenarnya kita sebut buiya. Buiya. Huruf selepasnya huruf ya, so kita bunyikan buiya. Yang ni pun sama. Yauma idhiu wa. Yauma idhiu wa. Okey. Boleh? Kita ulang sekali lagi. Qulubun yawma idzin wajifah. Okey. Sambung seterusnya ke-9. Absaruha khashi'ah. Sekali lagi. Absaruha khashi'ah. Okey, ba ni qalqalah sughra. Di mana huruf qalqalah saya dah beritahu sebelum ni, kita ulang ni. Bila mana huruf qalqalah, 5 huruf tu duduk di tengah-tengah perkataan. Kita tidak berhenti pada perkataan huruf yang ada qalqalah, perkataan yang ada qalqalah. Jadi akan jadi qalqalah sughra, lantunan ni kecil. Tapi di mana kita berhenti pada perkataan tu, dan perkataan tu kita akhiri dengan huruf qalqalah. Jadi qalqalah tu adalah qalqalah kubra. Boleh? Lantunannya sedikit besar.
Okey. Nah, sekali lagi. Absaruha khashi'ah. Okey. Seterusnya, ayat ke-10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Okey, panjang sikit ayat ni. Ulang sekali lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Okey. Perkataan yaqulu, ku dua harkat, lu dua harkat, mat asli dua-dua ni Yaquluna inna inna in dua harkat wajibul gunnah bil mana huruf idgham. Tengok idgham bersabdu, kita kena tekankan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sekali lagi kita ulang. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Okey, boleh. Kita ulang sekali lagi, ke-10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Okey, seterusnya kita sambung. Ayat ke-11. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Kita ulang sekali lagi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Okey, kita tengok apa ada kat sini. Aidza, za di sini dua harkat ada ni. Aidza dua harkat. Kunna, kita tekankan kun dua harkat. Wajibul gunnah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. 'Idhaman nakhirah. Okey, perkataan zo dua harkat, ada alif asli. 'Idhaman nakhirah. Man, hukum dia apa? Man hukum dia idgham bi gunnah. Saya cakap sebelum ni kan, tanwin bertemu ya, nun, mim, waw. Hukum dia idgham bi gunnah, memasukkan peserta dengung. Jadi kita masukkan, kena tekankan sikit. Idhaman nakhirah. Man nakhirah. Okey, boleh. Okay, seterusnya ayat ke-12. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Khasirah. Kita tengok. Qalu tilka idzan tanwin bertemu kaf. Ikhfa hakiki, ya saya betul. Ikhfa hakiki hukum dia adalah kita kena dengung. Kita bacanya izan, bukan jelas. Bacanya izan dengung. Ikhfa hakiki menyembunyikan sebutan yang asal disertakan dengan dengung. Jadi kita menyembunyikan sebutan yang asal, kemudian kita dengung. Qalu tilka idzan karratun khasirah.
Karratun. Tanwin bertemu kha. Tanwin bertemu kha, hukumnya izhar. Izhar halqi. Jelaskan. Tanwin bertemu kha. Tanwin bertemu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. 4 huruf ni. Okey. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Karratun khasirah. Idzan dengung. Karratun jelas. Ni dengung, ini jelas. Idzan karratun khasirah. Okey. Ta marbutah sini kita matikan. Bila mana ta di akhir perkataan dan kita berhenti kat itu, ta ni akan jadi huruf ha. Khasirah. Okey, seterusnya ayat yang ke-13. Fa innama hiya zajratun wahidah. Sekali lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Okey. Fa innama in kat sini wajib dengung, wajib bulu gunnah. Fa innama hiya zaj. Jim ni qalqala. Saya sebut sebelum ni kan, huruf ba, jim, dal, qaf, ta, qalqala. Jadi kita kena lantunkan. Huruf ni duduk tengah-tengah. Okey, kita ulang sekali lagi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tanwin bertemu dengan waw. Kita dah jumpa 2 kali dah tadi. Hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan masa terdengung. Kita bacanya fa innama hiya zajratun wahidah. Zajratun wahidah. Memasukkan masa terdengung. Okey, seterusnya ayat yang ke-14. Okey, sambung ayat ke-14. Fa idza hum bis-sahirah. Sekali lagi. Fa idza hum bis-sahirah. Okey, fa idza, za 2 harakat. Fa idza. Kemudian mim mati bertemu ba, hukum dia adalah ikhfa syafawi. Menyembunyikan sebutan yang asal. Kita sebut, bila mana kita sebut hukum ikhfa syafawi ni, kita tidak merapatkan bibir. Kita tak baca fa iza hum, tak rapat bibir. Kita renggangkan sedikit bibir. Ada angin, boleh ada angin lalu. Jadi kita akan bacanya fa iza hu macam dengung, dia tak rapat bibir. Fa iza hu bis-sahirah. Ikhfa syafawi. Bila mana huruf mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Bacanya fa idza hum bis-sahirah. Okey, kita ulang sekali lagi. Fa idza hum bis-sahirah. Seterusnya ayat terakhir untuk muka surat ni. Hal ataka hadithu Musa. Ulang sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Okey, kita tengok. Hal atata, ada alif, 2 harakat. Hal ataka dia 2 harakat.
Hadithu Musa. Mu pun dua harakat. Ulang sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Okey, tengok perkataan sa kat sini. Ada lambang panjang tu tak? Lambang ni kalau kat Al-Quran ni lambang mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Nah, bila mana huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dua kalimah. Kalau alif waw ya bertemu hamzah dalam satu kalimah, mad wajib. Tapi kalau alif waw ya bertemu hamzah dalam dua kalimah, mad jaiz. So ni dia tak berlaku bila mana kita berhenti. Dia berlaku bila kita sambung. Sambung ayat seterusnya kan. Ni ayat seterusnya. Iznadahu. Hamzah awalnya kan. So bila mana alif bertemu dengan hamzah, hukumnya mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Hukumnya 6. Kita bacanya 6 harakat. 6 tak silap. Minta maaf. 4 ataupun 5 harakat. Okey, boleh. Kita ulang sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Sekali lagi. Hal ataka hadithu Musa. Okey. Alhamdulillah. So, macam biasa, sebelum mari kita sambung ayat seterusnya, saya akan bacakan tafsiran ni dulu. Okey, bagi sama-sama yang ada Quran tafsir, boleh kita baca sama-sama, insya-Allah. Okey, bagi siapa yang baru masuk, kita tengah baca surah An-Nazi'at. Ahlan wa sahlan, selamat datang bagi yang baru masuk. Okey, surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, muka surat 583, juzuk yang ke-30. Okey, bersama-sama kita baca. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. So untuk ayat pertama ni kita boleh tahu wan-nazi'ati gharqa. Okay, an-nazi'at yang dimasukkan kat sini adalah malaikat maut. Malaikat mencabut nyawa. Demi malaikat mencabut nyawa dengan keras. Gharqa ni keras. Keras ni kita boleh tafsirkan bukannya semua malaikat mencabut nyawa tu dengan cara keras. Dia mencabut keras berdasarkan amalan seseorang hamba itu sendiri. Jadi bila mana seorang hamba tu dalam kehidupan dia memang selalu buat kebaikan dan juga dia pun husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Kan dalam hadis Nabi sendiri kan, bila mana datang kematian, masa telah perginya keluarga si mati, bila mana terdengar tapak kaki keluarga si mati telah pergi, maka datanglah 3 malaikat. Malaikat pertama, ini untuk orang yang baik, orang yang soleh, yang berbuat kebaikan di dunia dan dia husnul khatimah. Bila mana dia meninggal, datang 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa kain kafan daripada syurga. Malaikat kiri, kanan dan juga dan kepala. Malaikat kanan membawa kain kafan dari syurga. Malaikat kiri membawa kabar bergembira kepada dia, dan malaikat yang di kepalanya akan mencabut nyawa dia. Okey, malaikat yang tak kepala tu bercakap kepada orang yang meninggal tu, kata wahai si mati, keluarlah kamu kepada pengampunan Tuhanmu, sungguhnya kamu telah berbuat kebaikan kepada Tuhanmu. Jadi bila mana orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah, keadaan yang baik, maka ruhnya akan dicabut dengan cara yang sangat lembut, seperti mana air yang diturunkan pada buluh kendi. Air itu diturunkan buluh kendi, memang sangat lembutlah ditarik oleh malaikatnya. Jadi begitulah seterusnya. Jadi maksudnya bila mana orang itu orang soleh, rohnya akan dicabut dengan cara yang sangat lembut. Tapi bila mana orang tu adalah orang fasik, orang yang buat kebaikan, orang yang membuat sebaliknya di dunia, kejahatan, na'udzubillah min zalik, jadi rohnya akan dicabut seperti mana dalam hadis, akan datang juga 3 malaikat. Malaikat belah kanan membawa kafan di pandang neraka, dan malaikat di bubung kepalanya akan mencabut nyawa, dan malaikat belah kiri akan membawa berita buruk pada dia. Jadi untuk orang yang fasik,
malaikat akan mencabut nyawa dengan sangat-sangat keras. Seperti mana rambut yang dibasahkan, diikat di pokok yang berduri, ditarik dengan keras. Nauzubillah min zalik. Okey. Seterusnya ayat kedua. Wan nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nashta ni lembut. Jadi tadi ayat pertama, demi malaikat mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, ayat kedua, wan nashitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi dua malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang berbeza. Seterusnya ayat ketiga, was-sabihati sabha. Nabi malaikat turun daripada langit dengan cepat. Malaikat yang diberi tugasan oleh Allah untuk turun ke langit, menyampaikan menengok hamba-hambanya dan sebagainya dengan cara yang cepat. Ayat keempat, fasabiqati sabqa. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Sebanyak macam-macam sifat malaikat. Ada yang laju, ada yang slow dan sebagainya. Ayat kelima, falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yang mengatur urusan dunia kat sini adalah Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya bahawa manusia akan dibangkit pada hari kiamat. Sebagian mufassir mendapat bahawa dalam ayat ini kecuali ayat 5 Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi ada mufassir yang menceritakan ada dua riwayat, ada banyak riwayat, tapi ada antara yang mufassir menceritakan bahawa yang Allah ceritakan daripada ayat 1 sampai ayat 5 ni adalah Allah ceritakan memang malaikat. Malaikat bermacam-macam tugas dan bermacam-macam sifat. Tapi ada juga mufassir yang menceritakan bahawa yang dimasukkan malaikat sini adalah bintang-bintang. Wallahu a'lam. Okey. So seterusnya ayat ke-6. Yauma tarujufur rajifah. Sesungguhnya alam akan bergoncang sehingga mati segala yang bernyawa selain dikecualikan ketika tiupan pertama segala. Okey, jadi pada berlakunya hari kiamat nanti, tiupan sangkakala yang pertama, matilah semua. Sesungguhnya alam akan bergoncang sehingga mati segala yang bernyawa. Manusia dan sebagainya semua mati. Kecuali ketika tiupan pertama. Maksudnya ada sebahagian manusia yang hidup yang dikecualikan oleh Allah. Okey, seterusnya. Yang ketujuh. Qulubi tatba'uha ar-radifah. Kemudian diiringi tiupan kedua yang menghidupkan semula manusia. Okey, kita tahu kat sini tiupan yang pertama adalah mematikan semua manusia, mematikan semua benda yang ada kat muka bumi ni semua hancur, dah mati. Kemudian dah mati semua, tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan kembali semua yang mati tadi. Okey, dihidupkan kembali. Sambung yang ke-8. Qulubu yawma idhin wajifah. Hati manusia ketika itu sangat takut. Qulubu yawma idhin wajifah. Okey, hati manusia ketika itu sangat takut. Okey, yelah sebab kita pun sendiri tak boleh nak bayangkan macam mana kiamat tu sendiri, betul. Jadi tanda-tanda dia ada, ciri-ciri tu ada, petanda-petanda tu ada kan, kiamat. Tapi kita sendiri tak boleh nak tahu dan tak boleh nak spesifikkan dengan jelas bahawa kiamat tu berlaku macam mana. Mungkin bayangan manusia ni mungkin hancur gunung dan sebagainya kan. Tapi wallahu alam bagaimana teruknya tu hari kejadian kita akan tahu. Okey. Jadi pada waktu tu hati manusia sangatlah takut. Yalah apa yang berlaku dan juga dan memang kita sendiri pada waktu tu memang kita akan pentingkan diri kita sendiri. Jadi macam dalam hadis Nabi sendiri kan, bila mana tanda-tanda kiamat tu macam mana berlaku, macam-macam Nabi ceritakan. Antaranya adalah bila mana mak yang menyusukan anak dia meninggalkan anak sendiri kerana takut kan. Jadi semoga kita dipermudahkan urusan kita nanti insya-Allah. Okey, kemudian ayat ke-9, absaruha khashi'ah. Pandangannya tunduk. Jadi manusia pada waktu tu hatinya takut, pandangannya tunduk. Yang ni kita boleh gambarkan bahawa ni adalah dekat padang mahsyar nanti, dekat pada tempat untuk hisap nanti manusia nanti. Pandangan kita tunduk.
Kemudian yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ke-10. Orang kafir berkata, apakah benar kita akan dikembalikan ke kehidupan dahulu? Maksudnya apa? Setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan setelah mati, mereka berasa heran dan mempersendakannya kerana menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya. Jadi bila mana dekat dunia, dorang dah diberitahu, dah didatangkan rasul dan juga peringatan kepada dorang tentang adanya hari kiamat. Tetapi diorang tak percaya pada kat dunia. Waktu kat dunia dulu diorang tak percaya. Diorang tak boleh terima benda tu. Jadi diorang dah mendengar bahawa bila mana matinya akan ada hari kebangkitan, tapi diorang tak percaya juga. Diorang malah mempersendakan ataupun menghina tentang apa yang diceritakan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari perhitungan dan sebagainya. Lepas tu bila mana teribanya kejadian tu betul-betul, tu sebab diorang bertanya kepada Allah. Orang-orang kafir yang bertanya kepada Allah, apakah benar kita akan dikembalikan ke kehidupan dahulu? Maksudnya, apakah benar kita akan dihidupkan kembali kat dunia untuk kita berbuat kebaikan dan untuk kita menyembah Allah pada waktu dekat dalam surah Sajadah kan. Bila mana tibanya hari kiamat, orang-orang kafir sendiri akan memberitahu, ya Allah, kau kembalikanlah aku ke dunia walaupun sesaat untuk aku beribadat kepada kau. Maksudnya pada kat dunia, maksudnya bila ke akhirat nanti diorang dah rasa benda tu nyata, apa yang disampaikan Rasul dahulu tentang kiamat, hari kebangkitan sebagainya. Diorang macam menyesal, diorang nak kembali ke kat dunia walaupun hanya sesaat. Jadi maksudnya diorang menyesal lah kan. Tapi dah bila ke akhirat dah tak berguna lagi lah, benda dah berlaku. Okey, seterusnya ayat ke-11. Idza kunna 'idhaman nakhirah. 11. Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Ini pertanyaan yang Allah tanya untuk kita berfikir. Sebenarnya pertanyaan ni bukannya pertanyaan Allah bertanya, maksudnya pertanyaan sarkastik untuk kita berfikir. Kemudian ayat 12. Qalu tilka idza karratun khasirah. Mereka berkata, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Jadi diorang, bila mana Allah bertanya kepada diorang, bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Allah kita, maksudnya manusia yang jadi tulang reput tu boleh ke dihidupkan semula kat dunia? Diorang fikir, dia kata, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita untuk hidupkan kembali kat dunia itu adalah satu perkara yang merugikan. Kemudian ayat ke-13. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Okey, maksudnya dibangkitkan semula tu hanya dengan satu tiupan saja. Yang tiupan kedua tadi kan. Kemudian ayat ke-14, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Maka serta-merta mereka hidup kembali dengan bumi yang putih dan rata baru. Jadi bila mana dah tiupan sangkakala yang pertama dah hancur semua, hancur bumi ni jadi rata, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dihidupkan kembali. Pada waktu tu tanah lapang, suci, bersih dekat muka bumi, rata. Kemudian yang terakhir, hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Nabi Musa AS? Okey, ni masuk bab lain lagi. So tadi ayat 1 hingga ayat 14 Allah menceritakan tentang malaikat, menceritakan tentang sangkakala yang pertama, yang kedua menceritakan tentang sifat manusia dan gaya manusia itu sendiri bila mana ke akhirat nanti. Ada golongan yang menyesal, ada golongan yang nak dikembalikan balik ke dunia, tapi adalah benda tu adalah memang tak logik lah kan. Kita dah meninggal, kemudian nak dikembalikan balik ke dunia tu adalah satu perkara yang tak logik lah kan. Okey, alhamdulillah. Okey, so jadi alhamdulillah, itu sedikit sebanyak perkongsian untuk tafsiran untuk surah An-Nazi'at daripada ayat 1 hingga ayat 15. Okey, sebelum kita sambung, saya nak kongsikan tentang satu hadis.
Yang pertama tadi, mula-mula sebelum kelas tadi, saya dah kongsikan satu hadis berkenaan dengan Nabi menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. So bila mana kita di akhir apa tiga 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 terakhir untuk bulan Ramadan, maksudnya hari yang ke-20 dan ke atas, kita digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah dan juga perbanyakkan membaca Quran dan sebagainya, membuat kebaikan. Dan dalam hadis Nabi sendiri, Nabi mengatakan bahawa bila mana kita sampai pada 2/3 malam 2/3 bulan Ramadan, ataupun 10 malam terakhir, kita mencarilah bulan Lailatul Qadar dan juga memperbanyakkan amalan. Itulah dalam hadis yang sahih lah. Okey, kemudian hadis yang kedua saya nak kongsikan. Hadis yang sangat famous. Kan, sabda Rasulullah SAW daripada hadis riwayat Bukhari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey, so man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan juga mengharap pahala. So barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ni kerana iman, maksudnya dia beriman Allah menyuruh dia puasa dan dia berpuasa, membenarkan benda tu, dan mengharap pahala, redha Allah. Dia berpuasa bukan hanya untuk apa? Untuk mengharap redha Allah. Maka wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. So barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, membenarkan dan juga mengharap pahala redha Allah, maka diampuni dosa-dosanya terdahulu. Dosa-dosa yang lepas Allah akan ampunkan, insya-Allah. Jadi sama-sama kita boleh amalkan, insya-Allah. Okey. So seterusnya, sambung seterusnya, ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Sambung seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Sekali lagi. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. Okey, kita tengok. Idna, na dua harakat, da dua harakat, dalif, na dalif, da dalif. Idna dahu rabbuhu. Hu kat sini ha bulat bertemu dengan huruf selain hamzah, hukum dia mat silah qasirah, dua harakat. Kita bacanya rabbuhu. Sekali lagi. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bil wadil muqaddasi tuwa. Okey, tuwa kat sini hukum dia. Hukum dia mat iwad, dua harakat. Berhentinya kita akan menghilangkan satu baris. Okey, sekali lagi. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Okey, seterusnya ayat 17. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Okey, perkataan idhhab kita tengok. Idhhab ni macam mana kita boleh bunyikan i? Sedangkan tak ada baris kan kat sini. Okey, bila mana perkataan macam ni kan, alif dia panggil alif hamzah wasal bertanda ni. Okey,
Hamzah wasal bila mana kita nak memulakan ayat. Macam mana dia akan baca? Iz ataupun az ataupun uz. Uzhab ataupun azhab ataupun izhab. Okey, so bila mana kita tengok perkataan nak macam ni awal macam ni kan, kita kena tengok 3 huruf akan datangnya. Termasuk huruf hamzah wasal ni lah. Okey. Hamzah wasal ni 1. Alif ni alif 1. Za 2. Ha 3. So 3 huruf. Kita kena tengok 3 huruf huruf yang ketiga tu baris apa. So hamzah wasal 1, za 2, ha 3. Okey, ha yang ketiga berbaris atas. Betul tak? Okey, so bila mana ha berbaris atas, huruf yang ketiga berbaris atas, hamzah wasal ni automatik akan bacanya di baris bawah. Kita akan bacanya izhab. Izhab. So bila mana kita jumpa ayat yang macam ni, perkataan yang macam ni kan, hamzah wasal ni, kita tengok baris yang ketiga. Baris yang ketiga tu baris apa? Baris atas. Kalau baris atas, automatik bawah ni hamzah wasal akan jadi baris bawah. So kita akan bacanya izhab. Izhab ila izhab. Okey, kita ulang sekali lagi. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Okey, seterusnya sambung. Ayat 18. Fakul hal laka ila an tazakka. Sekali lagi. Fakul hal laka ila an tazakka. Okey, tengok perkataan fakul hal, lam ni berwarna merah. Okey. Kita tengok bila mana lam bertemu dengan lam, kita kena memasukkan lam yang pertama ke dalam lam yang kedua tanpa dengung. Fakul halaka halaka. Memasukkan lam pertama ke dalam lam yang kedua. So kita bacanya fakul halaka ila. Fakul halaka halaka ila. Okey. Kemudian perkataan ila mad jaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat. So bila mana bacaan kita alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah, nampak hamzah? Ni alif, nampak alif kecil tu kan? Bertemu dengan hamzah, nampak hamzah tu atas. Ni alif ni 1/5. An 1/5. So alif waw ya bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Kalimah pertama, kalimah kedua. So akan jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita bacanya 4 ataupun 5 harakat. Cara bacaan panjang dia. Ila an tadhakka. Ila 4 atau 5 harakat. Kemudian perkataan nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ikhfa. Ikhfa hakiki. Dengungkan. Kita bacanya menyembunyikan sebutan asal berserta dengung. Menyembunyikan sebutan asal berserta dengung. Sebutan asalnya patutnya an, an kan. Tapi bila mana nun mati bertemu ta ikhfa hakiki, kita bacanya dengung. Ila tazakka. Sekali lagi. Fakul halaka ila tazakka. Okey. Alhamdulillah, sambung seterusnya ayat 19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sekali lagi. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Okey, ni tak ada apa pun. Kita tengok wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Okey, sambung. فأراه الآية الكبرى. Sekali lagi. فأرى fa satu harakat, a satu harakat, ra dua harakat. Bacanya fa'arahul a pun dua harakat. Hamzah duduk sebelum pada alif. Dua harakat. Selangnya ada alif. Fa'arahul ayatal kubra. Ayatal kubra. Kubra. Ba qalqalah qalqalah surah. Jadi kita bacanya fa'arahul ayatal kubra. Ba tu kita qalqalahkan, pentunannya sedikit. Sekali lagi. Fa'arahul ayatal kubra. Seterusnya huruf satu. Fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. Huruf za sebutannya bukan fakazza, bukan z, tapi d z a. Kita gigit lidah. Az-za, huruf za. Fakadzdzaba wa 'asa. Wa 'asa. So tebalkan. Wa 'asa. Okey. Seterusnya ayat 22. Thumma adbara yas'a. Sekali lagi. Thumma adbara yas'a. Sekali lagi kita ulang. Thumma adbara yas'a. Okey, tengok perkataan thumma. Thumma. Mim yang bertanda sabdu. Hukum dia apa? Kita bacanya. Hukum dia adalah wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Kita bacanya thumma. Thum. Waktu kita dengung tu lebih kurang 2 harakat. Thumma ad. Wajib gunnah. Wajib dengung. Kemudian ad. Dal mati akan jadinya qalqalah sughra. Kita bacanya qalqalah sughra. Sekali lagi. Thumma adbara yas'a. Kemudian ayat ke-23. Fahashara fanada. Sekali lagi. Fahashara fanada. Fahashara fanada. Fa satu harakat, ha satu harakat, sya satu harakat, ra satu harakat. Fahashara. Kemudian fa ni satu harakat, na dua harakat. Nun ada alif. Maksudnya dal pun ada alif. So nun dua harakat, dal dua harakat. Ulang. Fahashara fanada. Okey, boleh. Okey. Kemudian sambung ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Sekali lagi. Faqala ana rabbukumul a'la. Okey, tengok perkataan faqa. Qa dua harakat ada alif. Kemudian ana. Ana kat sini. Sebab apa dia warna kelabu dan juga ada bulat. Okey. Perkataan na kat sini. Alif ni dia dilafazkan bila mana kita berhenti. Maksudnya kita waqaf. Tapi dia tidak dilafazkan bila mana kita wasal. Sambung. So bila mana kita sambung. Tak lafazkan alif ni.
Dia bacanya faqala ana rabb terus masuk. Ana rabb. Alif ni macam ibarat tak wujud. Di mana kita sambung. Apa namanya? Alif yang bertanda tadi. Kita membacanya bila mana kita waqaf, berhenti, tetapi kita membacanya, tapi kita tidak melafazkannya bila mana kita wasal ataupun bersambung. Baca faqala ana rabbukumul a'la. Seterusnya ayat ke-25, فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Sekali lagi. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Depan ni semua satu harakat. فأخذه Allah. Ulang. فأخذه الله naka dua harakat. Alif. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Pun dua harakat alif. Akhirati wal ula. Dua harakat ada. Wow. Okey, kita ulang sekali lagi. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Okey, sambung. 26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, inna wajib dengung, wajibul gunnah dalam istilah tajwid. Sebenarnya kita panggilnya wajib dengung. Inna fi dua harakat. Inna fi dua harakat. Inna fi dhalika la'ib baqal qalqalah. La'ib. Inna fi dhalika la'ibratal. Tanwin bertemu lam, ta marbutah ni tanwin bertemu lam, hukumnya idgham, memasukkan tapi tidak dengung. Memasukkan tidak dengung, memasukkan tapi tak dengung. Kita bacanya inna fi dhalika la'ibratal liman rotal, memasukkan tapi tak dengung. Kemudian liman yakhsha, nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ya, nun mim waw, hukumnya idgham bi gunnah, memasukkan masa terdengung. So kita bacanya inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sekali lagi. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Okey, kemudian sambung. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Sekali lagi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, dengungkan bacaan,
Tidak jelas bacanya. Tak baca an, tak an, baca dengung. Kemudian mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Jelaskan mim mati ni. Tum asyad tum, 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 tak ada tak ada dengung. Jelas. Antum asyaddu khalqan, asyaddu khalqan. Tanwin bertemu hamzah, izhar halqi. Jelaskan bersatu, menjelaskan bacaan. Bacanya antum asyaddu khalqan, khalqan. Jelas. Khalqan, qan, macam jelas. Sekali lagi. أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء. Hukum dia apa? Hukum dia mad wajib muttasil. Bila mana huruf alif bertemu dengan hamzah satu kalimah. Ni as-sama' ni satu perkataan, satu kalimah. As-sama'. Kecuali banaha ni satu perkataan. As-sama' tu perkataan. Jadi mana alif bertemu hamzah dalam satu perkataan. Jadi mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Hukumnya 4 ataupun 5 harakat. Kita ulang sekali lagi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أم السماء بناها بناها. Nun ada, alif. Ha pun kita berhenti 2 harakat. Nun 1 harakat, ha 2 harakat. Nun 2 harakat, ha 1 harakat. Ha 2 harakat. So kita bacanya أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Okey, seterusnya. Okey, baca seterusnya. رفع سمكها فسواها. Sekali lagi. رفع سمكها فسواها. رفع satu harakat. سمكها ha 2 harakat alif. فسواها. Kita ulang sekali lagi. رفع سمكها فسواها. Kemudian, ini mungkin ayat terakhir kita baca hari ni. Last. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Ulang sekali lagi. Ghin bila mana mati tak ada qalqalah, tak ada tak ada re. Bacanya wa'aghtasha ليلها وأخرج ضحاها. Ha ni tebal, ha ni nipis. Ni ha pedas, ni ha biasa. Duhaha. Ulang sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Sekali lagi kita ulang. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Okey, Alhamdulillah. So kita Alhamdulillah hari ni kita sampai ke penghujung kelas. Last kita baca dekat ayat 29. Jadi Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan ada rezeki, ada umur panjang, kita akan sambung ayat ke 30 insyaAllah. Jadi sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تمجد تسبيك فرس صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya minta maaf segala kekurangan saya hari ini. InsyaAllah rezeki minggu depan, InsyaAllah kita bersama-sama istiqamah masuk lagi kelas InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.